Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan vlog bertajuk Halangan Komunikasi Semasa Proses Pembelajaran Atas Talian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama, saya sendiri, Alia Iziani binti Rosli, Nurin Adlina binti Mahdi, Dahlia Tihani binti Muhammad Zailani, Nurul Aisyah Nabila binti Akimi dan Nina Maisarah binti Zakaria. Kemahiran komunikasi yang baik akan memberikan manfaat dalam semua aspek kehidupan, dari aspek pekerjaan hingga kehidupan peribadi dan segala-galanya di antaranya. Komunikasi juga adalah asas kepada semua urusan perniagaan dan pembelajaran. Untuk membolehkan orang lain dan diri sendiri menyerap maklumat dengan lebih baik dan pantas, kemahiran komunikasi yang baik amat diperlukan oleh seseorang individu. Oleh itu, kemahiran komunikasi yang lemah sebaliknya sering menimbulkan salah faham dan rasa tidak puas hati. Mampu berkomunikasi dengan berkesan akan memberi kita kelebihan utama, seperti membincangkan masalah, meminta maklumat, berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai kemahiran hubungan manusia yang baik adalah sebahagian daripada mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan. Mempunyai aliran komunikasi yang baik dapat membantu untuk difahami oleh individu lain serta dapat memahami keperluan orang di sekeliling. Namun, terdapat beberapa perkara yang menghalang aliran komunikasi daripada beroperasi dengan baik. Antara contoh yang dapat kita lihat pada hari ini adalah halangan komunikasi yang berlaku ketika aktiviti pembelajaran dalam talian. Antara halangan yang dihadapi oleh para pelajar ialah suasana yang kurang kondusif. Contohnya, ketika berada di rumah, berlaku gangguan seperti bunyi-bunyi bising. Apabila gangguan tersebut berlaku, pelajar-pelajar akan menjadi hilang tumpuan kepada guru yang mengajar dan tidak memahami apa yang diajari oleh guru-guru mereka. Selain itu, kesukaran mendapatkan talian internet juga merupakan salah satu daripada halangan komunikasi semasa pembelajaran dalam talian berlangsung ketika wabak COVID-19 berlaku. Pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar sering menghadapi masalah gangguan internet dan sukar mendapatkan talian internet yang laju dan lancar. Ketiadaan internet yang stabil menyebabkan para pelajar tersebut terhalang daripada menyertai kelas-kelas yang dijalankan oleh guru-guru mereka. Komunikasi antara para pelajar dan guru juga akan kurang berkesan kerana maklumat tentang pembelajaran yang ingin disampaikan oleh para guru tersebut tidak dapat disampaikan dengan lancar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Iziani Rosli bernombor matrik 050884 akan membentangkan halangan yang seterusnya, iaitu ketiadaan peranti elektronik yang sesuai. Proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia telah berubah sejak dunia dilanda wabak COVID-19. Bagi mengelakkan penularan wabak ini, proses PDP haruslah dijalankan secara atas talian. Oleh itu, ketiadaan peranti elektronik yang sesuai boleh mengganggu kelancaran proses ini. Komputer riba dan tablet merupakan peranti elektronik yang paling sesuai digunakan untuk sesi PDP secara atas talian. Namun begitu, tidak semua pelajar mampu memilikinya. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Harian Metro yang bertajuk Kelas Online yang bertarikh 22 Julai 2020, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Muhammad Jidin menjelaskan bahawa sebanyak 36.8% pelajar di seluruh negara tidak mempunyai sebarang peranti elektronik. Hal ini amat menyedihkan. Terdapat juga pelajar yang hanya mempunyai satu peranti elektronik, iaitu telefon pintar, dan mereka akan menggunakannya sebagai pengganti komputer riba. Penggunaan telefon pintar sebagai medium pembelajaran dilihat kurang berkesan kerana saiznya yang agak kecil dan terdapat banyak gangguan notifikasi daripada aplikasi-aplikasi lain. Hal ini boleh membuatkan mereka menjadi mudah hilang fokus dan tidak menerima maklumat yang disampaikan oleh tenaga pengajar dengan baik. Selain itu, proses pembentangan yang dilakukan oleh pelajar secara atas talian juga boleh terganggu dengan menggunakan telefon pintar. Hal ini kerana paparan telefon pintar mempunyai skrin yang kecil menyebabkan para pelajar tidak selesa untuk melihatnya dalam tempoh masa yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Adlina binti Mahdi dari kumpulan kelas band 2A nombor matrik 066872 akan menyambung isi seterusnya, iaitu
Kesan kepada halangan komunikasi semasa proses pembelajaran atas talian. Seperti yang kita tahu, sememangnya pada krisis pandemik COVID-19 yang lepas, sudah pastinya pelajar terpaksa mengikuti pembelajaran atas talian disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang telah dilaksanakan sebelum ini. Antara kesan utama akibat daripada halangan ini ialah proses pembelajaran ini menjadi punca masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh majoriti pelajar. Hal ini malangnya tidak dapat dinafikan dengan peratus peningkatan kes-kes yang berkaitan dengan kesihatan mental seperti bunuh diri dan sebagainya. Tidak semua pelajar mampu bertahan menerima tugasan yang bertimbun di samping terpaksa menghadapi pelbagai kerana dan masalah keluarga di rumah mereka, memburukkan lagi masalah tekanan perasaan dan kesihatan mental mereka. Seterusnya ialah para pelajar sukar memahami bahan belajar akibat daripada tempat pembelajaran yang tidak kondusif. Sebagai contoh, terdapat gangguan talian internet di kawasan pedalaman bagi sebahagian pelajar di negara ini, menyebabkan mereka terpaksa mengambil langkah drastik seperti memanjat pokok hanya kerana untuk mendapatkan talian internet yang laju. Dan kesan yang terakhir ialah maklumat yang disampaikan oleh guru atau pensyarah berkemungkinan besar tidak dapat diterima dengan baik kerana peranti elektronik yang sedia ada seperti telefon bimbit tidak bersesuaian dengan aplikasi yang digunakan, di mana aplikasi Google Classroom, Google Meet dan juga Zoom yang sering digunakan oleh para guru untuk berhubung dengan pelajar memerlukan RAM, Random Access Memory atau ingatan capaian rawak yang besar, lalu mengganggu proses pembelajaran para pelajar apabila berlaku sebarang kesulitan. Assalamualaikum, nama saya Dahlia Tihani binti Muhammad Zailani, bernombor matrik 065499. Antara langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi isu halangan komunikasi semasa proses pembelajaran dalam talian adalah dengan pertama, menyediakan peranti yang berkualiti untuk memudahkan proses pembelajaran secara dalam talian. Ketiadaan peranti yang berkualiti merupakan sebuah isu yang sering disuarakan oleh pelajar yang mengikuti kelas pembelajaran secara dalam talian, terutama sekali ketika dunia dilanda pandemik COVID-19. Sesetengah peranti tidak mampu untuk menampung talian internet yang laju untuk memudahkan pelajar menyertai kelas dalam talian. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah menyediakan bantuan peranti yang berkualiti kepada pelajar yang berasal daripada keluarga yang tidak mampu untuk membeli peranti yang berkualiti bagi menyertai dan memudahkan proses pembelajaran secara dalam talian. Langkah yang kedua adalah dengan mencari tempat yang sesuai untuk belajar. Suasana yang kondusif dan senyap adalah amat disarankan untuk pelajar ketika menjalani kelas dalam talian. Kebanyakan pelajar yang tinggal di rumah mempunyai masalah untuk mengawal suasana di dalam rumah ketika menjalani proses pembelajaran secara dalam talian. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencari tempat yang sesuai selain daripada rumah untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian. Sebagai contoh, pelajar boleh ke perpustakaan atau pusat komuniti terdekat untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian supaya dapat fokus dengan lebih baik. Secara konklusinya, kita hendaklah menitik beratkan cara untuk mengekalkan komunikasi yang baik daripada halangan-halangan yang tidak diingini. Dengan adanya komunikasi yang baik, ia boleh membantu seseorang, terutamanya pelajar, untuk menetapkan matlamat dan objektif yang jelas untuk pasukan mereka melalui kemahiran komunikasi yang sangat baik. Mereka akan sedar tentang tugas dan kewajipan mereka sendiri serta tugas rakan sepasukan mereka, mengurangkan kemungkinan konflik dan salah faham. Komunikasi yang baik bukan sahaja dapat memudahkan urusan harian seseorang individu, tetapi ia juga dapat membantu mengelakkan daripada berlakunya salah faham yang boleh menjejaskan hubungan baik antara manusia.